Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita sambung PDPR kita dalam subjek Faraid darjah 4. Okey, hari ini kita nak masuk tajuk waris. Okey, tajuk dalam Faraid iaitu waris. Pengertian waris, waris adalah mereka yang dinasabkan kepada si mati. Okey, waris adalah mereka yang dinasabkan kepada si mati. Bermakna yang ditinggalkan oleh si mati itu dinamakan waris. Contohnya seperti anak lelaki, anak perempuan, ibu, bapa dan lain-lain. Tidak termasuk anak tiri, ibu tiri dan lain-lain. Ibu tiri, anak tiri tak termasuk. Waris yang mempusakai harta ini ada 25 orang, 15 orang waris lelaki dan 10 orang waris perempuan. Kita akan tengok satu-satu waris. Waris untuk lelaki. Waris lelaki ada 15. Okey, ni waris lelaki. Ada 15 orang. Senarai nama waris lelaki 15. Ni anak panah hijau, anak panah merah ke bawah. Yang pertama iaitu anak lelaki. Yang kedua cucu lelaki. Yang ketiga bapa. Yang keempat datuk. Okey, yang kelima, ni anak warna biru ni. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Bermakna adik-beradik lelaki yang sama ibu dan sama bapa. Keenam, adik-beradik lelaki sebapa. Adik-beradik lelaki yang bapanya sama tetapi ibunya lain. Adik-beradik lelaki seibu. Yang ketujuh, adik-beradik lelaki seibu bermakna ibu yang sama tapi bapa yang lain. Yang ke-8 ialah anak saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara lelaki seibu sebapa bermakna anak buah. Anak kepada adik-beradik dia lah, anak buah. Yang ke-9 anak buah juga tapi sebapa. Anak saudara lelaki sebapa. Yang ke-9. Yang ke-10 ialah bapa saudara, pakcik, seibu sebapa dan bapa saudara sebapa. Kira pakciknya. Seterusnya yang ke-12 anak lelaki bapa saudara, sepupu. Kiranya sepupu kepada si mati. Sepupu si mati seibu sebapa. Yang ke-12. Yang ke-13 sepupu si mati sebapa. Dan yang ke-14 ialah suami. Yang ke-14 adalah suami. Dan yang terakhir, yang ke-15, tuan yang memerdekakan hamba. Ini adalah waris-waris lelaki. Apabila terdapat semua waris lelaki, jika terdapat semua waris lelaki serentak, yang berhak mempusakai hanyalah bapa, anak lelaki dan suami. Okey, waris-waris perempuan pula. Waris-waris perempuan ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan daripada anak lelaki. Maknanya cucu dia tapi daripada anak lelaki si mati. Yang ketiga ibu si mati. Yang keempat nenek sebelah ibu si mati. Nenek sebelah ibu bermakna mak kepada mak dia. Nenek sebelah ibu. Yang kelima nenek sebelah bapa. Yang keenam adik-beradik perempuan seibu sebapa. Yang ketujuh adik-beradik perempuan sebapa. Yang ke-9 adik-beradik perempuan seibu. Yang ke-8 adik-beradik perempuan seibu. Yang ke-9 isteri. Dan yang ke-10 puan yang memerdekakan hamba. Ini senarai nama waris-waris perempuan yang berhak menerima harta pusaka. Okey, apabila terdapat semua waris perempuan, sama macam tadi juga, apabila terdapat semua waris lelaki, yang ni apabila terdapat semua waris perempuan, bermakna jika semua waris perempuan tu masih ada, maka yang berhak sahaja mempusakai hanyalah isteri, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki, ibu, adik-beradik seibu sebapa. Itu saja yang berhak mempusakai. Jika semua sekali itu ada waris tu ada lagi serentak sama, semuanya ada, bermakna kalau semuanya ada, yang berhak hanya 6 orang saja yang tadi ni bawah.
Okey, ini persoalan jika terdapat semua waris lelaki dan perempuan. 25 orang tu semua ada dalam masa yang sama. Bila terdapat 25 orang tadi waris, semuanya ada, maka yang berhak mempusakai harta si mati hanyalah 5 orang saja. Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan dan yang terakhir suami atau isteri si mati. Jadinya jika berlaku 25 orang tu memang ada lagi, hidup lagi kiranya warisnya tu ada serentak pada masa yang sama. Jadi yang berhak hanyalah 5 orang daripada 5 orang ini sahaja. Bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami atau isteri si mati. InsyaAllah semoga anak-anak muda dapat memahami tajuk waris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.